apa pula yang kita harus lakukan jika imam tidak membaca doa istiftah ketika salat? Bila kes ni akan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Biasanya berlaku setuju tak kalau saya sebutkan? Bukan dalam semua tempat, tetapi ada berlaku dalam kes solat tarawih. Dalam solat tarawih, dalam 2 rakaat yang pertama, imam baca lagi. Tapi bila masuk je dalam 2 rakaat yang rakaat yang seterusnya, ada je imam yang meninggalkan doa iftitah. Dia Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin kan. So sekarang ni macam mana keadaan kita kalau kita berhadapan dengan imam yang tidak membaca doa iftitah? Sedangkan dalam mengikut sunnah dan apa yang dibahaskan oleh alim ulama, kita disunnahkan untuk membaca doa istiftah. Sesiapa yang membaca doa iftitah mendapat pahala yang banyak, dan sesiapa yang meninggalkan doa iftitah, ia telah mengalami satu kerugian yang amat besar. So kita kena baca doa iftitah. Cuma kalau kita solat berimam, maknanya kita sebagai makmum, kita hendaklah membaca doa iftitah dalam kadar sederhana laju. Jangan baca perlahan. Kerana nanti kita nak fokus kepada bacaan Fatihah kalau dalam solat perlahan, ataupun kita nak fokus kepada bacaan imam dalam solat bacaan kuat. Ya. Baik. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, semua ulama menyatakan doa iftitah sunat dibaca, melainkan Imam Malik je. Mazhab Maliki ataupun Imam Malik, mereka menyatakan doa iftitah tidak sunat dibaca. Tapi majoriti ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, ulama-ulama hadis menyatakan doa iftitah sunat dibaca, termasuk mazhab Hanbali. Cuma ada satu pendapat, Imam Ahmad yang menyatakan wajib. Tetapi sebenarnya dalam mazhab Hanbali pun sunat, dia tidak wajib. Baik. Sekarang ni rumusan dia, kalau dalam kes imam tidak membaca doa iftitah, solat tidak batal, ya, solat tidak batal jika kita meninggalkan doa iftitah. Tetapi sebaik-baiknya kita jangan melihat isu sah ataupun batal dia solat tersebut. Kita mesti memahami bahawa doa iftitah merupakan sunnatun Nabi SAW. Maka sebaik-baiknya kita membaca doa iftitah tersebut meskipun imam tidak membacanya. Okey, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya? Okey, macam ni. Apabila kita takbir je Allahu Akbar, imam pun Bismillahirrahmanirrahim, terus membaca Fatihah dalam keadaan kita belum membaca lagi doa iftitah. Maka cara yang terbaik ialah kita membaca doa iftitah yang ringkas. Apakah contoh doa iftitah yang ringkas yang boleh kita bacakan dalam keadaan terdesak? Iaitu Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu saja. Kes yang pertama, kalau kita telah membaca doa iftitah dan imam terus sedang kita baca doa iftitah tu, imam telah memulakan bacaan suratul Fatihah, maka kita habiskan doa iftitah secepat mungkin. Satu. Tapi kalau kita takbir, imam terus membaca Fatihah dalam keadaan kita belum lagi memulakan bacaan doa iftitah. Kita baru je takbir, imam dah baca Fatihah. Kita belum lagi memulakan doa iftitah. Maka kata Syekh Ibn Jibrin, kita tidak perlu membaca doa iftitah lagi. Kita memberikan fokus kepada bacaan imam. Tadi saya ada silap sikit, saya minta maaf. Jika kita masuk ketika imam sudah hampir menamatkan suratul Fatihah, ya, maka bolehlah kita membaca doa istiftah pendek selepas suratul Fatihah. Okey, macam mana keadaan dia? Kita takbir, imam dah baca ihdinas siratal mustaqim. Okey, kita biarkan imam habis dulu. Sampailah kita pun amin bersama dengan imam. Sebelum
habis dia amin, kita pun baca doa iftitah yang pendek dan terus kita menghabiskan membaca surah Al-Fatihah. Tetapi ia bergantung kepada kes, apakah bacaan surah imam itu panjang ataupun pendek. Kalau imam sekadar membaca surah pendek, inna a'tainakal kausar sebagai contoh, ataupun imam membaca surah wal asr sebagai contoh dalam salat maghrib, maka kita tinggalkan doa iftitah. Tapi kalau kita dengar, kita dah biasa imam ini bacaannya agak panjang dan dia pun bukan baca surah yang pendek, maka bolehlah kita membaca doa iftitah yang pendek selepas kita membaca amin, sebelum kita memulakan bacaan suratul Fatihah.